Nak tahu cerita seorang tukang kayu yang bergaji 500 menjadi jutawan di negeri Perak. Namanya ialah Mr. Tan. Dia cukup kaya, tetapi nyawanya terugut. Jadi dia pun panggil Abang James buat kereta dia. Kereta kalis peluru. Tetapi rumah dia di Perak, Abang James di Kuala Lumpur. Dia tak mau hantar kereta dia pergi Kuala Lumpur. Dia panggil Abang James hantar pekerja pergi rumah dia buat sebab dia takut. Abang James pun hantar tim Abang James pergi ke rumah dia. Okey. Dan 2-3 hari buat kereta dia, lama-lama Abang James pun jadi kawan dia. Dan kita mula sembang. Abang James tanya, "Bos, macam mana engkau boleh jadi begitu kaya? Okey, berapa lama engkau menjadi kaya dan bagaimana engkau menjadi kaya?" Habis itu Mr. Tan pun mula bercerita. Masa dia umur 20-an, okey, dia cuma sebagai tukang kayu, okey, gaji pun 500, tetapi dia cukup bertekad untuk percaya. Apa yang dia buat yang pertama ialah dia cukup rajin bekerja, cukup rajin berusaha, dan setiap bulan gaji dia cukup kedekut, dia guna sikit dan badan dia dah simpan. Tiap bulan dia simpan duit. Sebelum dia habis cerita, Abang James pun tak sabar tanya, "Mr. Tan, kamu simpan banyak-banyak ni buat apa?" Masa tu Abang James tak hati dia nak buat apa kan. Jadi Abang James tanya, "You makan sikit, kedekut sangat, tiap-tiap bulan simpan-simpan tu buat apa?" Lepas tu dia beritahu Abang James dia ada satu impian. Impian apa? Impian nak buka satu kedai kecil menjual papan. Selepas bertahun-tahun dia bekerja dengan keras berusaha, jadi impian dia pun tercapai. Dia buka satu kedai kecil jual papan kepada tukang kayu. Yang best ni, walaupun dia sudah buka kedai, jadi tauke kedai yang jual papan tu, dia masih sama juga perangai dia. Dia pun kerja, berusaha dengan rajin dan simpan semua keuntungan dia. Apa tak tahu dia nak buat. Sebenarnya, dia lagi nak memperkembangkan perniagaan dia. Dia nak memperkembangkan perniagaan dia menjadi lebih besar. Selepas beberapa tahun dia berniaga kedai kecil jual papan itu, modal sudah ada, dia cukup kuat simpan. Okey, lepas tu dia buka satu kilang, bukan kilang besar, kilang potong papan. Beli balak daripada hutan, okey, dan potong papan jual kepada kedai papan. Tetapi otak dia tak stop di sana saja. Masa dia ada kilang papan, potong papan itu, dia jual kepada kedai papan kan, dia masih sama perangai dia. Cukup kedekut, simpan supaya modal dia boleh bertambah. Lepas tu dia pun mula cerita. Daripada kilang potong papan itu, impian dia ialah membeli hutan supaya dia sendiri sebagai pembalak. Okey, dia pun mula beli hutan-hutan di sekeliling negeri Perak itu. Dari situ Mr. Tan mula berkembang. Okey, mula dia beli hutan di keliling ataupun di sekeliling negeri Perak tu. Lepas tu dia mula beli hutan-hutan di negeri Kedah, negeri Perlis, okey, sampai negeri Pahang. Okey, dan bukan berhenti dia mula beli hutan-hutan di negeri Sabah, di negeri Sarawak, berkembang. Okey, sebab itu pada masa Abang James sampai ke rumah dia tu, tengah buat kerja tu, tiba-tiba ada dengar helikopter. Abang James terkejut. Abang James pun mula pergi ke belakang rumah dia. Okey, ada tanah besar. Pergi tengok, wish, ada 2 biji helikopter. Dahsyat. Mereka yang menjadi pembalak itu, mereka yang beli hutan tu, mereka memang perlukan helikopter. Okey, terbang di atas, tengok hutan mana yang elok, tengok hutan di mana yang boleh beli, di hutan di mana yang ada pokok besar. Sebab tu mereka perlukan helikopter. Satu helikopter pun bukan murah tau, lebih kurang 30 juta, 40 juta. Itu pun dia ada 2. Mr. Tan ni hati dia cukup baik. Okey, bila Abang James di rumah dia lebih kurang seminggu, lepas 3 hari dia mula bagi kunci keluar masuk rumah dia, tak payah bodyguard. Di rumah dia ada 4 bodyguard tau, bodyguard yang ada pistol. Duduk di rumah dia, jaga keluarga dia. Mula Abang James pergi, kena bodyguard kena buka pintu, kena cek kereta, nak balik pun kena cek kereta. Lepas 3-4 hari so jadi kawan, dia terus bagi kunci satu rumah. Lepas tu Abang James dengan tim Abang James boleh keluar masuk rumah tu tanpa bodyguard check. Yang bestnya pada satu hari Mr. Tan tanya Abang James, "You buat kalis peluru ni berapa lama dah?" Abang James cakap lebih kurang 4-5 tahun lah. Dia cakap, "Kenapa tak mau buka kilang sendiri, buat kaca sendiri?" Abang James cakap, "Tak ada modal lah Mr. Tan, ini mungkin perlu 1 juta lebih." Mr. Tan terus tanya Abang James,
Kalau you betul-betul mau, okey, saya support. Okey, nanti pergi rumah saya, ambil cek 2 juta. Saya support you, pergi buka kilang buat kaca. Tetapi selepas berfikir, Bersetan suruh balik rumah dah, masuk rumah dah. Selepas berfikir, dan pukul 7 lebih, masa makan itu, dia keluar, dia jumpa Abang James. Macam mana? Nak Bersetan support you ke 2 juta pergi buat kilang? Abang James fikir, Abang James cakap, tak maulah Bersetan, terima kasih kerana hati kamu baik. Okay? Tetapi saya belum bersedia untuk buka kilang, sebab tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu nak pergi operate kilang tu. Nanti buang duit orang kan, orang melabur, kita pergi buka, kita tanpa pengalaman, jangan buang duit orang ataupun pelabur. Jadi bila Abang James tak sedia, Abang James cakap tak mau. Bila saya ready, bila saya ada ilmu, ada pengalaman, okey, ataupun ada team yang tahu operate kilang berkaca tu, baru saya jumpa Mr. Tan. Ini semua tak penting. Yang pentingnya, moral of the story is seorang tukang kayu yang bergaji 500 sebulan. Okey, cukup rajin bekerja, berusaha, simpan duit. Lepas tu dari tukang kayu dia berkembang kepada buka kedai jual papan. Lepas tu dia berkembang buka kilang potong papan. Dan yang ketiga, dia berkembang sampai beli hutan, jali pembalak. Okey, sampai hari ini dia sudah bersara. Okey, sudah bersara sebab dia multi-millionaire dan juga sudah tua. Sampai sekarang dia masih lagi jadi sahabat Abang James yang baik. Kadang-kadang bila Abang James dari Kuala Lumpur balik Kedah tu, Abang James ada singgah rumah dia, minum teh, sembang-sembang. Okey, jadi Abang James harap masyarakat hari ini kalau kita rajin bekerja, walaupun gaji sikit apa, okey, jadi kedekut sikit, nah, simpan supaya kita ada modal untuk mulakan perniagaan. Dan dari situ kita harus mempunyai idea atau minda macam mana untuk memperkembangkan perniagaan kita.